tahun. Lepas dah tinggal Quran, masa tu lepas 12 tahun, umur 13, 14, 15, 16, 17, sampai jadi polis, sampai jadi artis, sampailah kira dah jadi pengacara jangan muzik-muzik pun orang kata kalau nak baca Yasin pun orang kata entah 3-4 tahun sekali. Sampai di sana, Pak Su mula mendekatkan diri dengan Al-Quran secara tak langsung ataupun cara tak sengaja. Seorang budak kecil duduk sebelah Pak Su, dia baca Quran, Pak Su rasa Pak Su pandai baca Quran, ambil Quran baca, rupa-rupanya aku dah buta Quran. Maka datang rasa sebab, takut mati. Tak reti baca Quran, kata tuan guru Pak Su, kita di dunia ni celik, kalau kita tak reti baca Quran tapi di dunia kita celik, besok di akhirat, besok Allah bangunkan kita dari kubur, di akhirat di padang mahsyar kita buta selama-lamanya. Allahu Akbar. Jadi Pak Su minta pada Allah SWT, ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku, bimbinglah aku minta ya Allah di depan Kaabahmu ini, ya Allah, aku nak kahwin, nak rumah, nak anak, dan aku nak baca Quran. So permulaan Pak Su minta doa 4 ini ketika penghijrahan Pak Su berubah, ialah 4 doa ini, iaitu Pak Su nak kahwin, nak rumah, nak anak, dan aku nak belajar Quran. Sehinggalah tahun 2018 Pak Su dapat tauliah mengajar Al-Quran di negeri Selangor kerana istiqamah bermula daripada Mekah tahun 2001 tu. Pak Su dapat kahwin dapat anak, dan Pak Su pindah rumah di Bandar Baru Bangi ni. Kebetulan pula Allah rancang depan masjid. Bila depan masjid ni kita selalu pergi masjid, di masjid kita duduk dengan orang-orang berilmu dan mereka bertanya kita, berujuk kepada kita, bukan sibuk tapi bertanya, Haji pandai baca Quran, Samsul pandai baca Quran, saya pandai huruf tahu tapi tak erti baca. Tak erti baca, kita baca Quran sama-sama. Bermula dari situlah Pak Su terus belajar dan belajar sehinggalah tahun 2018 Pak Su dapat orang kata baca Quran bersanad. So benda itu Pak Su amalkan Quran tu sampai ke hari ini. Wallahu a'lam. Maknanya Pak Su, siapa pun kita, kerja apa pun dosa yang kita pernah buat sebelum ni, kat mana pun persekitaran kita, insyaAllah kalau itu doa kita boleh berubah, betul tak? Tak semestinya kalau orang cakap kata tak apalah, tunggu dululah, tunggu lepas kahwin lah, tunggu lepas 40 tahun lah, tunggu nantilah, dah tua sikit lah, tunggu pencen lah, tak perlu kan? Maksudnya kalau kata sekarang ni, macam contoh macam Nina lah kan, sekarang Nina rasa macam aku nak hafaz Al-Quran. Aku nak jadi seorang yang tahu orang kata apa, mendalami Al-Quran yang betul-betul. So sekarang juga insya-Allah Allah akan bagi kita petunjuk dan hidayah dia kan. Itu semua bermula dengan niat kita, doa kita macam Pak Su juga. Tengok daripada dulu seorang pelawak yang popular, sekarang pun masih popular tapi sekarang lebih kepada dakwah. Alhamdulillah. Okey. Kita panggil dekat adik comel kita pula. Comel. Tai betul ke 39 tahun ni? Betul. 39. Oh, tahun 39. Oh, okey. Okey, Tai pula. Mungkin Tai boleh kongsi macam mana Tai mula-mula lah. Nina kenal Tai first kita buat teater kan? Teater Sri Mersing yang dekat Johor. Kita latihan dekat Istana Budaya sampai sebulan lebih macam tu. So itu permulaan Nina kenal Tai, dan memang masa tu pun Nina tahu Tai memang seorang yang lawak, suka buat kelakar. Dekat kita set semua memang orang kata kelakar lah. Tapi macam mana tu Tai mula-mula? Sebab Nina pun terkejut juga dengan perubahan Tai sebab kita kenal Tai dulu kan. So macam mana Tai berubah tu? Apa penyebab dia, faktor dia? Okey, bismillah. Dia punya punca dia adalah perkataan apa celup talk tu lah sebenarnya. Okey, pada waktu satu ketika dulu hidup saya ni ibarat orang kata status saya sebagai orang Islam ni hanya atas IC. Maksudnya saya orang yang tak fikir agama, orang yang tak amal agama, orang yang tak ambil berat tentang agama, benda-benda macam tu kan. So beberapa ketika sebelum apa celup talk tu meletup, ada beberapa rentitan peristiwa. Antara peristiwa yang besar tu, satu ketika tu saya dapat satu watak untuk lakonkan watak di dalam penjara, slot 2 minit je. Lebih kurang macam tu. So dalam penjara saya solat tahiyat akhir, kemudian duduk dekat depan bar penjara tu,
sambil membayangkan anak dengan isteri zaman-zaman masa tengah happy-happy main kat taman permainan. So macam tu lah. Iklan tu hari raya punya iklan. So saya walaupun dia kata ini montage tak ada dialog, tapi untuk ambilkan mood, kita sebagai pelakon kita nak ambil mood, kita duduk dalam tahiyat akhir tu, kita nak sebutlah at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah kan. Waktu tu dia sampai dekat at-tahiyat dekat situ je. dia tak boleh sambung. Dia jadi aku tak boleh tahiyat. Dalam hati jadi takut sebab kita tahu dalam pengetahuan kita tahu tahiyat akhir itu adalah rukun dalam solat. So maksudnya jadi ini salah satu rukun ni aku tak tahu. So ini masalah besar. So pada waktu tu saya rasa diri saya dalam satu bahaya yang saya tak pernah saya tak pernah berada di dalam bahaya yang sebahaya itulah. Macam saya banyak terlibat dengan masa saya sekolah dulu, saya banyak terlibat dengan pertaruhan sekolah budak-budak lelaki, budak jantan kan. So macam-macam benda kan. So macam-macam jenis bahaya kita hadapi. Tapi pada waktu ketika itu saya betul-betul rasa yang aku dalam bahaya. Ini betul-betul dalam bahaya. So tapi itu masih lagi tidak menolak saya untuk usaha mencari benda ni lah. Sehinggalah Masya Allah Ta'ala bila satu ketika saya balik rumah selepas first time keluarkan perkataan apa teluk tok tu dekat set hantu bonceng pada waktu ketika tu. Kemudian saya balik rumah, saya letak tangan atas dahi, saya cakap ya Allah ini barang kalau nak jadi biar sampai fenomena ya Allah. Saya tidur. So benda tu jadi betul-betul fenomena, tapi bukan semata-mata untuk kerjaya saya saja semata-mata, tapi dia fenomena dalam hidup saya bila mana saya mula jumpa orang, saya bagi salam, contoh saya bagi salam, Kak, Assalamualaikum, Assalamualaikum Kak, Assalamualaikum Bang. Orang jawab saya, Tok, apa celup? So mula-mula kan, orang excited jumpa kita tau Nina, orang excited jumpa kita. So mula-mula saya macam tak heran sangat, sehingga kan satu ketika Allah bagi saya fikir, Assalamualaikum tu dia ada maksud tau. Maksud dia adalah sejahtera ke atas kamu. Dia doa yang baik. Assalamualaikum, sejahtera ke atas kamu. Jadi jawapan dia adalah kembalinya doa. Ulangan doa. Waalaikumsalam, sejahtera kembali ke atas kamu. So bila lama-lama saya faham maksud tu, aku tak dapat balik doa. Aku mendoakan kau, Assalamualaikum, sejahtera ke atas kamu, tapi kau jawab dengan aku, apa celup? So jadi lama-lama saya macam, ini adalah bahaya kedua. Di situ saya rasa, ini tak boleh ni. So jadi masa tu benda tu memang tengah hot. So saya tarik handbrake sekejap, saya kata, Tai, kau kena lari. Sebab saya fikir benda yang sama. Saya dapat fikir benda yang sama. Allah SWT bagi fikir yang sama dengan Pak Su tadi. Fikir macam mana kalau aku mati dalam keadaan ni. Macam mana sekarang ni dalam keadaan ni, bila kita pergi mana-mana, saya pergi stadium, orang kerumun, saya pergi promo filem, orang kerumun. Tapi dalam ramai-ramai orang, kita tak tahu siapa yang tak suka kita. Kita tak tahu siapa yang tak suka kita. Jadi macam mana kalau tiba-tiba tengah ramai-ramai ni orang tengah greet, orang ni tengah senyum, orang ni senyum, kali ada orang belakang dia cucuk kita dengan pisau 6 inci. Jadi kita mati kat sini. Macam mana? Macam mana keadaan diri aku kalau aku mati dalam keadaan ni? Ni tak boleh jadi ni. So dekat situ saya cuba tanya kawan-kawan. Saya tanya kawan-kawan, babe, aku macam mana? Aku rasa aku nak belajar sembahyang. Benda macam tu lah. Saya kata tu. Lepas tu kawan saya kenalkan saya dengan satu usaha. Dia bagi tahu pada saya satu orang ni dia nak jadi arkitek, dia kena pergi belajar universiti yang menawarkan kos arkitek. Dia ada satu orang nak jadi doktor, dia kena pergi medic school, dia tak boleh pergi sekolah lain, dia tak boleh pergi sekolah sukan, dia kena pergi medic school macam tu. So, jadi orang macam kau nak cari agama, kau kena cari sekolah agama. Sekolah agama macam mana? Sekolah agama macam budak-budak ke? Tak. Sekolah agama ni maksudnya adalah tempat Allah SWT turunkan rahmat, Allah SWT turunkan hidayat. Iaitu dekat masjid. Tempat yang paling Allah SWT cinta sama muka. Jadi untuk permulaan kau kena peram diri kau dalam masjid selama 3 hari. Saya dengar 3 hari je, Nina, saya punya respon, saya kata, tablik. Aku tak nak. Apa? Aku pun nak sembahyang, aku nak belajar sembahyang je. Kau nak bawa aku pergi tablik, kenapa kan? So saya lari daripada dia. Kemudian tiba-tiba satu ketika datang satu fikir di mana tapi kalau aku tidur masjid, mesti orang boleh kejut aku bangun subuh. Saya fikir macam tu. Nak pula taik, kalau kau tidur betul-betul depan pintu masjid. Maksudnya depan sliding door tu, depan tengah jalan utama nak masuk dalam ruang solat tu, kalau kau tidur depan tu, ya mesti kuis kau punya dengan kaki dia kan. Bangun. So, yelah kan.
So saya fikir, kalau macam ni, ini boleh menyelesaikan masalah aku yang susah nak sembahyang subuh ni. Kan? So saya pun Ada orang tunjuk. member saya, boleh lah aku tidur masjid lah. Berapa lama? 3 hari. Apa lama no? Kata, tak adalah 3 kali breakfast sampai 3 kali dinner je, dia cakap kan. So saya pun, okey lah, insyaAllah. So itulah punca dia. Di situ Nina Fazurina, Allah Ta'ala dan Pak Su dan juga kawan-kawan yang lain, sedikit demi sedikit Allah Subhanahu Ta'ala ubah saya punya point of view. Kalau sebelum ni kita tengok satu kehidupan ni daripada satu sudut, rupa-rupanya saya boleh berganjak ke kiri sikit untuk tengok sudut ni, saya boleh berganjak ke sini untuk tengok sini, Masya Allah Ta'ala, dan daripada situ saya jumpa banyak lagi benda-benda yang menambah inabah keinginan saya untuk balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala sikit demi sikit. Allah Taala. Selalu orang cakap manusia ni berubah bila musibah ataupun kesusahan datang pada diri dia. Betul tak? Kalau dia mula, orang kata dulu hidup senang, tiba-tiba susah, orang kata jatuh di tipe tangga, macam-macam masalah. So mula dia mencari Allah, kan? Mula dia duduk dekat atas tikar sejadah. Tetapi berlainan daripada Pak Su dan juga Tai, orang kata di dalam saat-saat tengah genting, tengah hot, orang kata tengah popular, bukan bermaknanya Allah tu nak cari orang yang susah datang pada dia. Maksudnya orang yang tengah senang pun dia boleh change. Betul tak? Dia boleh beri hidayah tu. Macam Tais ni, tengah duk apa celok tu, dia aku nak berubah lah, aku nak semayang. Tapi masa yang dulu tak apa celok tok, tak ada pula terfikir, betul tak? Dulu lara, tapi kita rasa macam kita tengah betul. Kita semua tengah straight, padahal rupa-rupanya kita tengah melelong kan. Itu yang bahaya tu. Nasib baik kan, insyaAllah. Okey, Pak Su. Sepanjang Pak Su dah orang kata berubah dan berdakwah ni, sepanjang tu banyak tak ujian rintangan yang Pak Su hadapi? Baik, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan Pak Su tambah sikit apa yang Tai cerita tadi, ataupun tentang Nina cerita tentang orang ataupun kita berubah ketika kita sedang berada di kemuncak. Itulah mahalnya hidayah yang diberi oleh Allah SWT yang kita kena grab. Ada orang dia tak ambil ketika itu, maka dia akan jadi, dia bukan apa, kita takut, kita tunggu kita jatuh baru kita nak ambil, kita nak kembali kepada Allah SWT. Kita takut kita tak sempat jatuh. Sebab Allah akan bagi hidayah dalam beberapa bentuk. Antara dia ujian. Kita tengok ujian. Ada ujian melalui ujian kesusahan. Macam ada orang kata dia sakit baru dia dapat hidayah. Ada orang dia begini baru dia dapat hidayah. Tetapi yang paling Pak Surat takut dan risau, ada orang yang Allah bagi macam populariti dan sebagainya, kekayaan, tapi dia tak nak berubah. Yang itu ditakut. Allah sebenarnya benci kepada kita, dan perkataan itu disebut ialah istidraj. Kita rasa istidraj. Sampai ada orang query, kau semayang ke? Kau semayang dapat duit ke? Kau pergi kerja. Kau kerja pagi, petang, siang dan malam ni, kau dapat duit ke? Kau semua di query. Dia query perkataan benda yang sebegitu, sebenarnya Allah uji dia melalui kesenangan dan kemewahan yang dia ada. So, yang itu kita patut lebih hati-hati. Sebab kita selalu lupa. Sekarang ni kita sedang lalui keadaan pandemik. Tengok, dalam keadaan pandemik ni, kita banyak beristighfar pada Allah SWT. Kita istighfar Allah. Baru kita Allah, ingat kan? Ya. Tetapi masa kita senang, kita kurang bersyukur. Masa kita bersenang lenang, kita kurang bersyukur. Sebab tu Allah SWT sebut banyak dalam Al-Quran tentang syukur. Sebab tentang susah ni, bila kita sakit, masa tu baru kita sebut Allah. Masa kita sihat, ada tak kita sebut Allah? Tak ada. Tapi bila kita sakit, baru kita ingat Allah, sakitnya ya Allah, sakit gigi Allah, sakit, semua sakit. So benda itu lagi menakutkan. Kan? Sebab itu Pak Su sebut istidraj ni lagi bahaya daripada ujian-ujian yang lain-lain. Ujian sakit ke, ujian kita tak macam ujian kita lalui sekarang ni, pandemik ni. Okey, baik. Soalan yang diberi kepada Pak Su ni, Pak Su nak jawab simple aja. Apa rintangan ujian kan semasa melakukan aktiviti sekarang ni? Okey. Dia sebenarnya agama ni, dia pegangan hidup kita. Din ini yang kita pegang inilah yang akan membawa kita selepas kita mati. Hidup di dunia ni sekejap aja.
Kalau Bruce Lee hidup, umur dia katalah 40 tahun, tapi dia mati dia dah lebih daripada 40 tahun. Kan? Bermakna kehidupan di dunia sekejap saja. Tetapi kehidupan selepas kematian lagi lama. Dikubur entah berapa ribu tahun. Lepas tu kita akan dibangunkan nanti di padang mahsyar entah berapa ratus ribu tahun. Lepas tu nanti di mizan Allah berapa ribu tahun lagi. Lepas tu kita nak meniti tiang sirat berapa ribu tahun lagi. Itu kita tak tahu sebab memang jauh dan memang banyak. Tetapi yang kita nak bawa ke sana yang beribu-ribu tahun ni, inilah yang kita nak cari, iaitu berapa tahun kita hidup ni. Apa dia? Agama yang kita ada ni. Tetapi kita kena ada undang-undang. Sebab di Malaysia, antara kita bila kita nak berdakwah, kita nak menyampaikan sesuatu, sebab dakwah ni ramai orang salah anggap. Dakwah ni ada orang cakap mengajar. Oh jomlah, hari ni tak ada buat dakwah apa-apa ke? Tak ada. Sebenarnya dia ada dua skop. Satu mengajar, satu mengajak. Macam kami, Pak Su, orang-orang yang bukan ustaz, bukan kategori ulama. Kami bukan mengajar. Apa yang nak diajarkan oleh kami ni? Tapi mungkinlah Pak Su untuk Negeri Selangor, adalah satu kitab tauliah untuk Al-Quran. Pak Su tak tahu tentang usul fiqah. Pak Su tak tahu tentang din. Pak Su tak tahu tentang ilmu-ilmu lain. Ilmu sirah ke apa ke, Pak Su tak tahu. Yang Pak Su tahu sedikit tentang ilmu bacaan Quran. Nak baca Quran, boleh Pak Su tolongkan. Okey. Tetapi apabila kita nak berdakwah, nak masuk ke masjid, di Malaysia dia ada satu undang-undang. Undang-undangnya ialah setiap daripada mereka itu perlu ada surat kelayakan. Daripada mana dia belajar. Sebab apa? Sebab di Malaysia ni, dia ada undang-undang ni takut apa yang kita sampaikan nanti takut salah. Takut salah sebab di Malaysia ni pun pula dia ada fahaman. Sedangkan kita pun bukanlah kata zaman Nabi dulu tak ada mazhab. Tapi kenapa perlu mazhab? Sebab kita ni bukan hafal Quran. Kita ni bukan hafal hadis. Jadi kita perlu ada ulama. So ulama ni lah yang dijadikan mazhab. Maka di Malaysia dia memilih mazhab Imam Asy-Syafi'i. Okey, kita ikutlah mazhab Syafi'i. Tetapi ada orang, dia mengatakan dia pendapat dia ikut Imam Malik, Imam Maliki. Ataupun dia ikut Imam Nawawi, ada ikut imam-imam yang lain. Okey, so di situ dia ada bercanggah pendapat. So bila ada bercanggah pendapat, ada orang yang tidak ada ilmu yang banyak, dia baru-baru nak belajar, baru satu dia pergi belajar dan dia kata kau ni salah. Sedangkan kau ni pegang pendapat yang A, yang B pun tak salah. Jadi untuk cabaran Pak Su setakat ni, dia ada tempat-tempat apabila kami ataupun Pak Su menerima jemputan untuk memberi motivasi, membaca Al-Quran, berubah, berhijrah dan sebagainya, ada tempat-tempat yang Pak Su tak boleh masuk. Maksudnya kita tak boleh pergi pun. Kan? Berbeza. Dulu, aku jadi artis dulu pernah fikir juga. Aku dulu jadi artis. Dah lah dulu pergi artis, kalau tak dapat tiket kapal terbang, aku tak pergi. Kalau kau tak bagi aku hotel 5 bintang untuk show, aku tak pergi. Sekarang kita nak buat kerja dakwah, minyak duit sendiri, kereta sendiri, kita masuk teruk rantau semua apa semua kita pergi, tiba-tiba sampai dengan kita pun tak tanya berapa duit dia nak bayar kita sebab kerja dakwah ni bukan boleh minta duit. Nanti orang kata kita jadi penunggang agama. Jadi kadang-kadang kita rasa dulu aku buat maksiat, tak pernah orang tahu pun. Allah Akbar. Tapi sekarang ni, aku nak ngajak orang baca Quran je pun. Dia tak jadi tak boleh. So, ujian dia begitu. Tapi kita pandang balik, husnuzon, apa yang kita buat ni, kita niat pun, Allah dah bagi pahala. Dan kalau tak dapat pun, orang halang pun kita dapat pahala. Aku tak kisah, tak bagi pergi ke pun tak kisah. Tetapi cuma dia ada ujian dan rintangan untuk kita menyampaikan dakwah. Sebab Nabi dulu pun, sahabat-sahabat dulu pun susah nak menyampaikan satu lafaz. Iaitu lafaz apa? La ilaha illallah. Susah banget. Tambah-tambah macam kita kan golongan artis, yelah orang tahu kita ni macam mana apa semua. Tiba-tiba bila kita memang betul-betul berubah dan teringin nak mengajak peminat-peminat kita juga berubah macam kita, ada saja yang kutuk kan. Yang tu memang masa kita macam Nina dulu baru pakai tudung kan, geng-geng kita orang muslimah-muslimah, artis yang baru-baru pakai tudung semua.
kita orang ada buat macam kelas lah apalah. Ramai juga orang mengata itulah dulu Atif Kokona sekarang ustazah lah tu. Orang cakap benda-benda yang tak sepatutnya kan. Tapi itulah cabaran dia, ujian dia. Padahal bukannya kita nak ni pun cuma nak bagi motivasi sikit-sikit je jemputan. Sebab mungkin orang cakap kalau artis yang bagi motivasi ni mungkin lebih ramai lah orang yang datang tu. Itu je. Tapi ada juga yang salah tafsir kan. Itu yang dia rasa macam tak apalah biar je lah. Ni Betul, ada yang betul. cakap kalau sudah diduga dengan ujian sampai terduduk dan masih tidak mahu berubah, sudah dinasihat, akhirnya saya ambil pendekatan. Saya hanya mampu ingatkan dan pesan kerana hidayah itu milik Allah. Okay. Apa beza masjid dengan perempuan datang haid masuk masjid? Haid? Apa tu? Dia putus-putus tadi Nina tak dengar. Ada soalan tapi out of topic sikit lah. Dia tanya apa beza Cina masuk masjid dengan perempuan yang datang haid masuk masjid? Oh, ini pasal PPV ni. Masjid jadi tempat pemberian vaksin ni kot. Oh, iyalah tu. Dia nak relate tu. Boleh dia jawab, tak ada masalah. Mungkin. Okey, kalau Pak Su boleh nak tolong jawabkan. Okey, masjid ni tempat suci. Masjid ni perkataan asalnya ialah masjid. Dia sujud, tempat bersujud. Ataupun kita sebut rumah Allah. Maka rumah Allah ni, dia kalau kita tidak bersih, sebenarnya tak boleh masuk. Tetapi ada juga orang cakap, dia boleh kebenaran harus. Jika dia dalam keadaan haid, dia nak lintas. Tak jadi masalah. Dia nak lintas lah. Dan mungkin kemarin pendapat apabila dah jadi tempat pusat pemberian vaksin, ada Cina masuk dan sebagainya. Sebab dah tentu dia ada Jabatan Agama Islam setempat dan dia ada ulama-ulama dekat situ yang telah pun memberikan fatwa dan sebagainya. Maka kita ni setakat orang kata follower-follower ni, kita wakur saja. Seperti mana Allah sebut dalam Al-Quran, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulul amri. Taatlah Allah, taatlah Rasul dan taatlah kepada pemerintah. So pemerintah tu dia kata boleh, kita ikut je lah. Sebab masjid ni dari dulu memang tempat ekonomi, tempat kita bertemu, bermusyarat dan sebagainya. Dia bukan tempat solat. Sebab apabila dia jadi tempat solat saja, nanti dia cuma jadi macam jadi kubur. Orang mati je datang, lepas mati balik, lepas tu datang lagi mati datang, lepas tu dia tak ada apa-apa. Ini dia tempat tempat aktiviti orang Islam kan. Ya, jadi begitu. Bolehlah di orang kata diharuskanlah di waktu-waktu macam ni kan. Okey, kalau ikutkan banyak soalan ni, tak apa kita go for kita punya topik dulu. Baik, sila Tai. Tai, duk lama senyap. Saya mendengar. Ada setengah artis, ada setengah kawan-kawan kita yang mungkin yang dah berhijrah, yang dah mungkin orang kata apa, lebih kepada agama ni kan. Ramai juga yang meninggalkan terus bidang seni. Mungkin dia rasa macam dia perlu meninggalkan untuk dia fokus dan sebagainya. Macam Tai sendiri kan, apa pendapat Tai? Bolehkah kita berdakwah sambil kita masih dalam bidang seni dan macam mana kita nak relatekan hiburan dengan dakwah? Baik, insyaAllah. Okay. Saya sendiri pernah fikir macam tu sebenarnya. Saya sendiri pernah fikir macam tu. Saya sendiri pernah fikir untuk berhenti. Saya sendiri pernah fikir untuk betul-betul keluar teruslah. Maksudnya tak berlakon dah, tak involve teater, filem, drama, semua dah tak nak buat lah cerita dia kan. Saya pernah fikir macam tu. Sehingga kan saya bermesyuarat tentang perkara ini, muzakarah tentang perkara ini dengan beberapa orang tok guru. Sehingga mereka beritahu kepada saya, kamu zalim kalau kamu buat macam tu. Kenapa pula zalim pula buat macam tu kan? So, saya macam tanyalah, betul-betul nak tahu kan kenapa pula. So kejap lagi dia pun cakap dengan saya, okey baik, sebelum kamu belajar-belajar ni, dia kata sebelum kamu belajar-belajar nak dekatkan diri kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, kamu selalu lepak dengan diorang tak? Ada juga lepak-lepak pergi kerja kan. Kita kan biasa latihan teater, habis tak terus balik, kita pergi minum dulu, lepak-lepak. Lepas tu bila ada free time, nak pula lagi kalau kat set. Kalau kat set memang kita lepak lah. Kita shooting kan. Melawak-lawak, apa benda semua kita gelak ketawa, kita happy-happy kan. So sekarang ni ibarat kamu ada dapat cahaya sikit lah. Kamu dapat sikit cahaya, Allah SWT bagi kamu sedikit kesedaran.
Jadi kamu dah dapat cahaya tu, kamu nak tinggalkan mereka begitu saja ke? Zalimnya kamu. Sebagai kawan-kawan kan? Zalimnya kamu. Kan? Kamu nak selamatkan diri kamu je ke? Jadi saya terdiam dekat situ. Jadi dia bawa ustaz-ustaz ni, tok guru ni bawa saya kepada risalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dia punya keinginan dia. Cita-cita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada satu pun yang tertinggal. Semuanya selamat. Maksudnya tidak ada satu pun yang harus ditinggalkan di belakang. Tidak ada satu orang pun yang harus ditinggalkan kerana keburukannya, kan? Perlu diusahakan, dicongkel kebaikan-kebaikan untuk keluar sehingga kan mereka ini semuanya dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, benda macam tu. So dekat situ saya membatalkan hasrat saya untuk tinggalkan dunia lakonan. Saya batalkan hasrat saya untuk saya salah fikir. So, sebenarnya kebanyakan kita ni manusia, saya tak cakap orang lain lah, saya cakap saya selalu banyak salah fikir tau. Saya fikir benda ni sepatutnya nak untuk baik kononnya macam ni. Tapi sebenarnya itulah tipu daya muslihat syaitan. Dia akan tipu orang ibadat ni dalam ibadat. Dia akan tipu orang dakwah ni dalam dakwah. Orang-orang agama ni dalam agama, masya-Allah taala. Bila dia rasa Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bagi tahu bahawa sesungguhnya kamu akan mula jadi orang jahat apabila kamu merasakan kamu baik. Kan? So bila kita nak usaha jadi baik, kan? Bila kita nak usaha jadi baik, kita rasa kita dah baik. Lepas kita mula pandang orang lain tak baik, nanti kita tinggalkan. Itu satu perkara sebenarnya bukan kita fokus untuk menjadi lebih baik, tapi sebenarnya kita terjerumus ke jalan yang lebih tak berapa cantik lah bagi saya, macam tu lah. Kan, dan ujian-ujian macam Pak Su cakap tadi itu memang satu benda yang biasalah. Satu ketika dulu saya agak stres. Orang buat kelakar, jumpa saya kawan-kawan rapat-rapat, jumpa saya terus panggil ustaz kan. Tat. Panggil saya jenis-jenis macam tu kan. Lepas tu kalau live macam ni, kalau live macam ni kan, tiba-tiba kita masuk kan. Kita masuk kejap lagi, tiba-tiba dia orang tengah happy-happy terus Tai datang. Dia semua dah jadi macam tu kan. Kita pun mula-mula agak rasa macam tak seronoknya, tapi lama-lama okey lah, masya-Allah taala. Sikit demi sikit kita kena belajar sungguh-sungguh. Setiap benda tu ada manual dia. Contoh macam kalau kita beli washing machine kan, Nina kan, ataupun kita beli Lego lah, senang. Kita beli sekotak Lego yang main tu. So dia punya pieces ada banyak. So kita kena buka manual dia untuk kita tahu macam mana kita nak pasang. Ni pasang kat mana, tu pasang kat mana. Kalau kita pakai manual Lego yang satu lagi pun tak akan jadi benda tu. Jadi manusia ni manual. Alhamdulillah Allah bagi kita manual yang sangat sempurna, itu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berusaha lah sungguh-sungguh macam mana kita nak nak tiru sikit. Teringat saya satu kisah bila ada satu orang kafir datang, satu orang yang musyrik, orang yang bukan kafir, dia belum dapat hidayah pada ketika itu. Dia masuk dalam masjid, kemudian dia kencing dalam masjid. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu dah buka pedang. Sahabat-sahabat lain semua dah tarik pedang nak pancung dah. Kan? Tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam punya sifat, dia kata sabar, dan dia tak tahu. Dan Nabi bagi tahu, Nabi jumpa bagi tahu pelan-pelan. Dan saya yakin kebanyakan pun masya-Allah taala hari ini kita kena sangka baiklah. Apa saja pun yang berlaku dalam mata kita, semua dalam susunan Allah Subhanahu taala. Kita cuba cari kebaikan, kita sangka baik, insya-Allah kebaikan akan timbul. Betul. So that mean Tai dengan pendirian Tai, kita janganlah tinggal. Maksudnya kalau itu pekerjaan kita, itu kita punya lapangan, kita teruskan. Yeah. Itu adalah maksud kita, Dina, itu adalah maksud kita. Bila mana Nabi Nuh alaihissalam, Allah Subhanahu taala perintahkan dia buat kapal yang begitu besar atas bukit kan? Atas gunung. Lepas selesai masalah itu, Allah SWT surutkan banjir tu, dia buka syarikat perkapalan. Dia tak ada buka syarikat buat kapal. Tak ada. Maksudnya nak beritahu yang maksud kehidupan manusia ni, tak kira lah awak pelakon, awak penyanyi, awak pelawak, awak penari, awak pemuzik, awak postman, awak apa sahaja pun, masya-Allah taala, itu adalah sebagai sumber pencarian, masya-Allah taala. Dia tidak jatuh lagi pada maksud kehidupan. Maksud kehidupan manusia, Allah SWT jadikan khalifah, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia daripada melakukan. Jadi maksudnya, apa saja kita, insya-Allah kita usaha untuk capai maksud kita jadikan. Ajaklah orang buat baik, dan kita orang buat munkar.
Pak Su mungkin ada nak tambah ke? Tak ada apa, Pak Su, cuma rasa Pak kita Su pun akan masih lalui. aktif lagi. Ya, Pak Su pun masih aktif. Lagi. Ya, betul. Dulu pun Pak Su pun macam Tai juga. Sebab kita, dia jadi macam kita baru belajar silat. Orang yang belajar silat ni, baru dia dapat satu buah, satu langkah, dia mula dia rasa nak try silat dia. So, kita tahu kita ni kurang, dulu kita tak belajar. So, nak tinggal semua, aku nak belajar silat. Begitu juga Pak Su dulu. Pergi cari guru ni, dan guru Pak Su jumpa dengan Tuan Guru Pak Su pada awal-awal dulu, iaitu Ustaz Datuk Rashidi Jamil Ar-Rashid. Dan sekarang dia jadi Datuk lah. Dulu Ustaz je. So, Pak Su belajar pula tu kitab hikam. Kitab hikam ni tasawuf. Dia hati. Tu hati aku jauh banyak dekat bawah ni, aku banyak sangat benda buat salah. So rasa nak tinggal, takut. Sebab banyak benda kita buat ni dosa. Tapi bila kita nak tinggalkan, Ustaz tu cakap, Datuk tu cakap kat Pak Su, dia kata, kalaulah dia kata Abang Samsul tinggalkan dunia ni, siapa nak dakwah kepada kawan-kawan Abang Samsul dekat dalam dunia ni? Maksudnya dunia aku. Siapa nak dakwah? Sebab Pak Su sendiri pun sekarang, bila dekat dalam bila dipanggil dekat syuting, orang bertanya, kawan-kawan tanya. Untuk soalan antara yang selalu ditanya tentang wudu, tentang rukun solat, tentang ada seorang perempuan dia tanya dengan Pak Su, pelakon perempuan dia tanya. Dia masa tu dia tak pakai tudung lagi. So dia tanya dekat Pak Su, dia kata rukun 5 Pak Su, dia kata. Ya betul. Dalam 5 rukun rukun Islam ni, pertama mengucap, kedua puasa, pertama mengucap, kedua solat, ketiga puasa, keempat bayar zakat, kelima pergi haji. 5 rukun Islam ni tak ada pun kewajib kita tutup aurat. Adakah saya rukun Islam? Dia kata kan. Jadi soalan yang seperti itu, dia kadang-kadang dia untuk orang-orang macam kita dulu-dulu lah. Kita tak pergi masjid. Kita tak pergi majlis ilmu. Kita tak pergi jumpa dengan ustaz-ustaz. So kita tak tahu macam nak jawab. Dan lagi satu, orang-orang kat situ pun dia tak pergi dekat berdamping dengan ustaz-ustaz. So macam mana dia nak dapat jawapan yang baik? So akhirnya dia bertemu dengan Pak Su, dan ditanya dengan Pak Su pula, Pak Su tak boleh jawab terus. Nanti kita jadi macam orang pandai, bijak pandai pula. So dalam diam-diam, dalam masa syuting tu, lepas satu scene, break, Pak Su pun pergilah, telefon lah tuan-tuan guru kita, tanya, Ustaz, ni ada orang tanya ni begini sekian, apa nak jawab ni? Dia begini sekian. So kita pun dapat jawab, susun ayat cantik-cantik. Sebab masalah dia, berdakwah ni, orang ni ingat berdakwah ni, marah. Dakwah ni, kau pergi ni, kau masuk neraka ni sekian. Itu bukan dakwah, itu hukum. Kan? Dakwah ni kita mengajar. Jadi macam ayam, kita nak panggil ayam. Adakah kita marah ayam tu? Lari ayam tu. So macam mana kita nak panggil ayam? Dedak. Lepas tu kita kena panggil lembut-lembut. Baru ayam datang. Kan? So, ini panggil marah-marah siapa? Kan? Takut orang. Orang takut. Macam lah tadi Ketai kata nak marah, orang tu suruh duduk masjid, tak nak kan? So that mean bagi explanation. Memang rukun Islam tu 5, tidak memberi kewajipan pun dalam rukun Islam yang 5 tu untuk tutup aurat. Dalam rukun Islam yang 5 tu pula, kita dah jadi orang Islam, kita kena percaya kepada satu lagi rukun, iaitu rukun iman. Rukun Islam ni boleh dilihat dengan mata, rukun iman ni di sini. Cakap dekat dia. Rukun iman tu di mana? Di sini. Di sini tu di mana? Di hati. Sebab 6 rukun iman ini kita kena percaya. Pertama, kita percaya kepada Allah. Kedua, kita percaya kepada rasul-rasul. Ketiga, kita percaya kepada kitab-kitab. Keempat, kita percaya kepada hari kiamat. Lepas tu kita percaya kepada ni malaikat dan sebagainya. Rukun iman ni tak nampak. Sebab itulah kita kena cakap kat dia di sini. Lepas tu Pak Su pun explain dekat dia. So, apabila kita percaya pada rukun iman dia percaya pada kitab, kita kena percaya kepada 4 kitab. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. 4 kitab ni diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi yang segini sekian. Jadi lepas kita dah percaya, kita ni orang Islam, kita kena percaya kepada Al-Quran, cakap dekat dia. Dalam Al-Quran itulah Allah suruh perempuan tutup aurat. Islam ramai orang di Islam tapi dia tak percaya kepada rukun iman yang Pak Su sebut tadi. Dari situ baru dia dia kata patutlah
yang selama ni dia tak, sebab kadang-kadang ada orang yang dia tak belajar. Jadi bila dia tak belajar, dia tak tahu dan dia tak bertanya. Pak Su merasakan kadang-kadang kita dalam dunia seni ni ataupun kita lakonan, artis ke kita apa ke, sambil-sambil kita sembang, Pak Su ambil pendekatan macam almarhum M. Rajuli. Pak Su ambil pendekatan begitu. Kita buat kelakar, masuk dalam set, hoha, orang nak apa sekian sebab apabila kita masuk kalau kata pergi dengan ridak, dengan sorban, duduk muka cengeng, orang takut. Kan? Betul? Kita masuk macam biasa, tetapi satu, kita jangan lagi lebih daripada orang lain. Kita tengok orang lain apa mencarut, kita pun mencarut. Orang tak ada respect lah kita. So kita masuk macam biasa, duduk macam kita tahu kita punya batas dan di situ bila masuk waktu solat, bila masuk benda-benda kita tengok yang ni, kita just tarik diri. Kalau kita tengok orang tu mencarut, cerita tentang mengatur orang, mengutuk orang ke apa ke, kita pembelah. Dalam masa yang ni kita tak nak campur. Sebab berdosa besar mengata orang ni. Kan? Dia memang Azurina tu, dia kahwin dengan Haikal tu dulu, kita pun tambah. Haikal? Dia buat dah ni. Haikal tu punya Haikal tu. Haikal. Sudah! Jadi tu dia. Jadi kita pun seronok. Dahaga. Minum ayak. Jadi kita pun seronok. Bila seronok, benda tu orang hilang respect. Ini kau cerita pasal nak berdakwah, orang kau nak ajak orang jadi baik, kau pun sama macam aku. Akhirnya kita, bukanlah kata orang tak respect, tetapi orang tidak akan menerima dakwah kita. Kita tunjuk benda yang baik. Sebab dakwah ni salah satu daripada pertamanya Allah SWT turunkan Nabi SAW ialah menyempurnakan akhlak. So kita tunjuk akhlak kita. Akhlak kita. Takkan macam Pak Su umur 53. Kalau macam Tai okey lagi lah kan. Pakai kasut pang, seluar ketat pergi jalan orang sikit. Seluar ketat? Dia mak pang. Dia mak pang. Jangan tak tahu Tai tu memang budak pang. Itu sekarang dia kena pang dengan Zila je tu. Kan? Ambil pendekatan. Pak Su bukan kata nak tinggal, pernah tinggal, tetapi cuba untuk masuk. Sebab dalam dunia kita, sebab dunia seni juga memerlukan. Takkanlah kot orang kata macam baru-baru ni bulan Ramadan, ketika sebelum PKP ada majlis berbuka puasa artis veteran. So tiba-tiba mereka ni, artis veteran ni panggil Pak Su untuk kongsi bagi tazkirah. Ya Allah ya Rabbi kan. Tak keseronok kita ni ada peluang untuk bersama-sama dengan artis-artis veteran, kita kongsi ilmu ni. Satu ayat je pun kita kongsi cukup. Sebab Nabi kata, Nabi sebut, sampaikanlah olehmu dariku walaupun sepotong ayat. So janganlah kau hafal Quran baru kau nak sampaikan dakwah. Sekadar satu ayat, cari ayat-ayat yang simple-simple. Contoh, macam sekarang ni, kita kena ujian COVID kan. Kita baca surah Alam Nashrah Laka Sadrak tu. Kan Allah ulang 2 kali. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Apa maksud dia? Dalam kesusahan pasti ada kemudahan. Ada kemudahan. Dalam kesusahan Allah ulang lagi. Pasti ada kemudahan. Sebab apa? Sebab Allah nak tengok iman kita. Kau ni bagus. Kata ni aku bagi kau hidup. Kau tak ada apa-apa. Sekarang aku try kau sekali COVID. Apa dia salah? Kita lah hadap ajalah. Wallahualam. Betul. Tapi itulah Pak Su, kalau dia bagi dengan soalan-soalan seterusnya Nina, dia ambil dah siap-siap, dia jawab tapa siap dah. Saya baca. Itulah. Sebab memang Nina nak tanya tu pun, tapi Pak Su dah merangkum semua. Alhamdulillah. Tapi mungkin Pak Su ada nak tambah sikit lah. Macam Pak Su sendiri kan, dengan Tai sendiri, artis komedi. Mungkin cara pendekatan berdakwah tu ada cara-cara tersendiri kan sebagai artis komedi berdakwah untuk lebih diterima masyarakat. Kan kita tak boleh jadi macam ustaz kan yang macam serius dan semua-semua kan. So kalau macam artis komedi kan, contohnya macam Tai sendiri ke Pak Su sendiri, kalau nak berdakwah tu cara yang macam mana supaya dekat dengan masyarakat, diterima oleh masyarakat?
Tai. Silakan Tai. Tai. Masya Allah Ta'ala. Bismillah. Okey, bagi saya macam saya setuju sangat dengan apa yang Pak Su cakap tadi. Perlu diulang sekali lagi dengan tegas ni bahawa sesungguhnya Nabi SAW didatangkan, dihadirkan Salam. untuk apa orang kata melengkapi akhlak, kan? Maksudnya menyempurnakan akhlak. Jadi dakwah sebenar baginda Nabi SAW berlaku apabila melalui akhlak saja orang yang tak kenal Allah jadi rasa nak kenal Allah. Orang yang jauh daripada agama rasa nak dekat agama. Orang tengok muka dia, Masya Allah, tengok muka dia ni ternampak kubur. Tengok muka dia ni ternampak nak tengok muka dia ni ternampak syurga neraka. Ingat apa benda macam tu, kan? So benda macam tu, dia akhlak. Akhlak Masya Allah Ta'ala kita satu bila bagi saya orang yang benar-benar berakhlak ni, dalam bahasa lain dia ni orang yang berhati-hati. Dia nak bercakap apa-apa dia berhati-hati. Dia nak mengeluarkan apa-apa pandangan dia berhati-hati. Sifat berhati-hati dia terbit daripada dua benda. Di antara dia takut dan berharap. Takut Allah Subhanahu Wa Taala murka, berharap Allah Subhanahu Wa Taala cinta. Benda macam tu, kan. So bagi saya di mana saja, sebagai apa saja pun pekerjaan kita, kalau kita dapat usahakan akhlak diri kita, kan, ianya boleh jadi satu wadah dakwah yang sangat-sangat besar, kan. Tanpa kita perlu ada apa-apa ilmu, masya-Allah Taala, tanpa perlu kita ada kitab ke apa, daripada satu akhlak, kan. Kita ni nak pula kita dilahirkan jadi umat baginda Nabi SAW, umat yang terbaik. Jadi masya-Allah Taala, Muhammad, saya sangat-sangat bersyukur kerana mana melalui kerjaya saya berlakon Nina, saya bukan mak rempit. Pak Su cakap saya pang, pun salah juga. Saya bukan pang, saya skinhead. Skinhead dengan pang berbeza. Skinhead Pak Su, skinhead. Okey. Dia beradik. Dia metal dengan rock lah. Kan? So jadi masya-Allah Taala, saya antara benda yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik pun melalui kerja saya. Saya seorang skinhead tapi saya kena melakonkan watak satu orang mak motor. Jadi saya bukan mak motor tapi saya kena study mak motor supaya saya percaya diri saya mak motor dan kemudian orang yang melihat akan percaya. Tai ni. Pelakon hebat ni. Benda macam tu, masya-Allah Taala, hazam min fadli rabbi, masya-Allah. Jadi Allah SWT, jadi di situ saya dah terfikir tentang Allah SWT bagi fikir benda itulah. Untuk watak yang bukan diri kau skinhead, tapi untuk watak mak motor, kau bukan mak motor tapi kau study mak motor semata-mata nak realizekan watak tu. Why don't you apply benda yang sama, thinking yang sama, kau realizekan watak kau yang aku dah bagi ni. Allah SWT pilih kita semua ni. Allah SWT pilih Pak Su, Allah pilih saya, Allah SWT pilih Nina, Allah pilih semua yang sedang menonton sekarang ni menjadi umat baginda Nabi SAW. Watak kita adalah umat baginda Nabi SAW, umat yang terbaik. Allah SWT bagi tahu tak ada yang lebih baik. Antara banyak ciptaan Allah, yang paling terbaik itu adalah manusia. Okey? Di kalangan manusia ni manusia ni adalah ciptaan yang terbaik. Kan? Di kalangan ciptaan terbaik ni pula Allah declare pula, korang ni semua terbaik daripada terbaik. The best of the best, iaitu umat Nabi Muhammad SAW. Ini kebaikan Allah SWT pada kita. Allah pilih kita, masya-Allah. Jadi umat Nabi SAW dia perlu usahakan akhlak ni. Jadi bila kita usahakan akhlak kita, insya-Allah semua insya-Allah, dakwah itu akan tersebar. Apa saja kita buat, kita niat masya-Allah Taala, insya-Allah semua Allah Subhanahu Taala akan permudahkan kita. Yang paling penting ialah kita kena sentiasa, ujian dia sangat-sangat besar. Ujian dia adalah kita kena sentiasa perbaiki niat kita. Sesungguhnya ulama-ulama kiram kita bagi tahu, usaha dakwah ini sebenarnya adalah usaha kita mengislah diri kita, memperbaiki diri kita. Kita ajak orang semayang, kita ajak orang datang pada solat, sebenarnya kita yang berhajat untuk jaga solat. Bukan kita ajak kita nampak dia buruk tak solat. Satu ulama pernah cakap, masya-Allah Taala, apabila saya rasa susah nak bagi sedekah pada orang, maka saya akan jumpa orang, saya akan dakwahkan kepada orang betapa penting dan betapa besarnya ganjaran bagi orang yang bersedekah. Agar daripada dakwah itu Allah bagi kekuatan bagi saya untuk bersedekah. So, jadi bila kita dakwah ni, biasanya syaitan akan kacau kita mudah terjun untuk membaiki orang lain. Kita buat kerja untuk memperbaiki orang lain, Jadi maka benda tu tak akan bagi manfaat pada kedua-dua pihak. Tapi bila kita ambil dakwah sebagai maksud hidup kita atas niat untuk minta Allah pandang, wahai Allah pandanglah aku, pandanglah.
Sungguh tak ada apa yang boleh bagi aku baik, tak ada apa yang boleh bagi aku tak baik melainkan hanya Engkau. Satu apa tak boleh bagi manfaat, satu apa tak boleh bagi mudarat pada diri aku melainkan Engkau. Ya Allah, aku nak jadi baik, Kau yang boleh baikkan aku. Apa saja aku buat tak boleh jadi baik melainkan hanya Kau yang bagi izin. Masya-Allah Taala. Jadi kita buat dakwah, ambil dakwah semata-mata untuk minta Allah bagi ihsan kepada kita, perbaiki keburukan-keburukan kita, tukar kepada kebaikan. Insya-Allah, janji Allah, barang sesiapa yang berusaha bersungguh-sungguh memperbaiki dirinya, maka aku akan perbaiki orang sekelilingnya. Jadi hari itu penting. Semua orang dapat ambil tanggungjawab untuk buat islah diri. Buat dakwah untuk islah diri. InsyaAllah Allah akan ubah diri kita. InsyaAllah. Allah Ta'ala. Maknanya kalau kita nak berdakwah ni, yang paling penting kita tunjuk teladan dululah. Teladan yang baik, apa semua. Tak perlu kita menyuruh, tapi kita tak tunjuk, kan? Dekat set tu pun dah boleh tunjuk dah, Tai, kan? Macam pergi solat lah. Benda simple je, kan? Sebenarnya satu gesture kecil je. Kita biasakan solat nanti kejap lagi dengan azan kan, kita okey kita break kejap azan kan. Satu gesture kecil je kepala kita je. Macam tu pun dakwah lah. Masya-Allah Taala. Macam Nina ingat lagi. Betul. Macam Nina ingat lagi macam Pak Su cakap, teringat dengan arwah Uncle M. Rajoli kan. Dulu Nina pernah syuting dengan dia. Dia kalau ada break sekejap, dia kan pelawak, dia kan suka komedi-komedi, buat lawak apa semua kan. Tapi bila dia ada break kan, dia akan panggil kita orang, kru-kru, pelakon-pelakon baru ni apa semua. Even though yang pelakon-pelakon sini apa akan duduk sekali, dia akan bercerita. Tetapi dia tak bercerita pasal orang, dia akan bercerita pasal diri dia. Macam mana dulu dia mula-mula kira hanyut lah sebagainya. Lepas tu dia dapat hidayah, lepas tu dia berubah, dia berdakwah. Lepas tu dia akan ceritalah pasal sejarah Nabi-Nabi. Daripada situ kan, kita orang macam tertarik tau. So bila dah menunggu kru buat lighting, menunggu kamera nak tukar dan sebagainya, kita tak buang masa. Selalu kan adalah sekelompok duduk sana, sekelompok di sini, bercerita lah itu ini, mengata dan sebagainya. Tetapi dengan Uncle M. Rajoli ada dekat set, kita rasa happy. Masa tu set Abang Rashid Sibe, ingat lagi. Dan dengan Abang Rashid sendiri, duduk. Lepas tu kita orang bertanya pula dekat dia. Lepas tu dalam pada dia bercerita, dia buat lawak, komedi. So kita gelak-gelak. So itu cara pendekatan mungkin bagi Nina, artis komedi ni lebih dekat dengan masyarakat tau. So bila dia berdakwah, lebih diterima sebenarnya. Ini orang kata apa, peluang kita untuk menambah pahala sebagai seorang artis komedi kan. Macam Tai kan. Kalau lah kata Tai dapat watak, sebab Tai masih aktif kan, berlakon dan sebagainya, aktif teater semua. Kalau macam sekarang, Tai masih dapat watak-watak yang jauh daripada personality Tai sekarang ni. Contohnya macam sekarang Tai lebih kepada ni kan. Tapi Tai dapat watak-watak yang bukan Tai yang sekarang. Tai masih nak ambil watak tu ke ataupun Tai bagi syarat watak-watak tertentu je kepada production? Tak juga, saya ambil insya-Allah. Saya akan ambil. Saya ambil. Kalau kata watak itu, cerita itu menaikkan syahwat saya untuk melaksanakannya. Maksudnya, ni cerita best ni, watak ni best. Saya akan buat macam sebab medan dakwahnya itu kerja kita kan. Itu kerja kita. Dan medan dakwahnya adalah persekitaran kerja tu. Maksudnya kalau dapat watak bapa alam, jadi bapa ayam pun ambil lah. Ambil insya-Allah. Sebab dia medan dakwah tu set tu kan. Maksudnya medan dakwah tu set. Dan saya akan cuba, masalah saya ialah saya akan cuba macam mana pun saya akan cuba cari di mana ruang melalui watak itu saya boleh berdakwah. Walaupun bukan dakwah yang tegak cakap pasal agama, tapi apa? Kan? Sebagai contoh, ada satu filem saya pernah buat. Filem tu sampai hari ni tak keluar. Scene itu saya dengan Nabil Ahmad. So scene itu sebenarnya montaj. Montaj kita naik basikal, naik motor, kemudian kita berhenti dekat satu semak. Si Nabil nak buang air kecil. Okay. So director pada masa tu, montaj ni aku nak dialog. Dialog apa? Alah, korang tak boleh buat dialog. Kau bedal lah dialog. So saya pandang Nabil, kau dulu lah. So Nabil turun-turun dia dialog lah. So dialog benda biasalah. Macam biasa kita daripada dulu, kita dia yang dekat dengan budaya kita, berhenti kat semak, nak buang air kecil. Dialog dia, Tok, nenek. Tok, minta tumpang, Tok. Minta tumpang kecing. Macam tu kan? Macam tu lah.
Allah SWT bagi satu ilham, datang dekat otak ni, saya terus turun daripada motor tu, saya pergi dekat dia, saya tepuk belakang bahu dia. Pam, kau buat apa ni? Salah kau buat ni. Apa hal pula? Betul lah. Kan? Apa hal pula? Kan kita pasal bengkak. Kata betul lah, kau punya fikir tu dah betul. Cakap kau tu salah. Habis tu nak cakap macam mana? Kau tengok ni, saya pun cangkung. Okay, saya pun cangkung. Lepas tu saya pandang rumput-rumput tu, saya pun cakap, ni cucu-cucu, tepi sikit, atuk nak buang air. Ubah dialog tu kan. Sebenarnya, tapi kalau satu orang yang boleh tangkap benda tu, macam sebenarnya saya nak bagi tahu kat situ, manusia dan jin adalah dua makhluk yang diciptakan untuk beribadat kepada Allah. Okey? Tapi jin dia dalam tanggungjawab manusia. Manusia yang harus dan jin. Manusia perlu pegang kita khalifah kan. Ya, benar. Satu ketika Nabi SAW bersama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pergi satu tempat, kemudian datang ribut pasir. Nabi SAW beritahu kepada Abu Hurairah, duduk satu tempat. Duduk kat pokok tu, jangan bergerak-gerak. Nabi tenggelam, masya-Allah taala. Nabi SAW tenggelam dalam ribut pasir ni. Baik. Jadi kemudian bila ribut pasir ni selesai, Abu Hurairah jumpa balik Nabi. Abu Hurairah tanya apa berlaku. Kemudian Nabi SAW berjumpa dengan kelompok jin di mana Nabi SAW dakwah kepada mereka, masya-Allah taala. Ajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerjanya masya-Allah taala, kita dakwah saya pada ketika itu dalam fikiran saya ialah kita tak boleh terus duduk di bawah jin. Jin kena duduk bawah. Betul. Saya akan cari ruang apa yang saya boleh selit. Bagi siapa yang dapat tangkap, sesungguhnya yang bagi faham bukan saya, yang bagi faham Allah. Orang tak faham pun sebenarnya masya-Allah taala itu semua adalah atas urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk mengajak. Sebenarnya dalam bidang lakonan kita banyak ruang-ruang untuk kita berdakwah sebenarnya. Dalam kita berlakon kan, dalam kita menyampaikan dialog kita. Sebenarnya semua tu kita boleh bincang dengan director. Kalau kata benda tu kita rasa tak kena, kan, sebagai seorang pelakon, especially yang mana yang dah dapat hidayah apa semua tu, mungkin benda tu kita boleh bincang dengan director untuk mendapatkan, orang kata apa, yalah sebab kita buat cerita macam mana pun kita tetap orang Islam, negara Islam, kan. Dan satu lagi Nina, kalau ada di antara viewer kita ni yang dah tengok Hantu Bonceng 2.0 kan, yang mana dia tengok baru-baru 2.0 kan, watak kunyit sama. Watak kunyit masih lagi budak motor yang nakal, benda macam tu kan. Tapi kat mana aku nak letak ni. Jadi yang kita nampak dekat situ, yang kita boleh placing ialah baju kita. So bagi kawan-kawan kita yang mungkin yang dah tonton, yang boleh yang dah tengok, nampak apa yang kita tulis kat baju-baju kita, masya-Allah taala, mungkin itu harapnya sampailah insya-Allah. Okey, insya-Allah. Okey, ni Pak Su ada soalan daripada kita punya followers. Mip Arin, dia cakap susahnya saya nak berubah. Banyak sangat dugaan bila nak berubah ni. Contohnya macam nak lengkapkan solat 5 waktu pun terasa berat sangat. Macam mana tu Pak Su? Untuk bagi nasihat kat dia ke? Ada tips-tips ke? Okey, baik. Tapi sebelum Pak Su jawab soalan tu tadi, tips-tips untuk istiqomah, Pak Su nak sambung sikit. Pak Su pernah berlakon dengan Tai. Satu cerita untuk Astro, tajuk cerita dia Johnny Togo. Arahan seorang pengarah popular dan juga pelakon popular. Kami dalam dunia, orang kata dah berubah, kami dari hijrah. Dan cerita tu kami syuting sampai pagi, malam, daripada petang sampai daripada siang ni sampai ke malam sampai pagi. Kami nak solat isyak masa tu, ya Allah, kami susah cari tempat, tak ada dan sebagainya. Sampai kan kami subuh, ketika itu kami subuh dan syuting kat mana masa tu? Syuting ke? Dekat hujung jalan nak pergi ke Allahumma salli ala Muhammad, Gombak nak pergi ke Pahang tu. Okey. Cerita tu cerita hantu. Tak ada tempat. Tahu Johnny Togo. Johnny Togo, Pak Su jadi hantu putih tu. Dia orang yang bawa kereta yang dengan tu. Nizam Zaidi tu kan? Ya betul. Ya, betul. Cerita dia, kami berdua ni yang tadi pasal Tai cakap bagi mata ni. Kita tengok aje, saya tengok dia pasal dia tak semayang. Kami semayang isyak kita semayang kat jalan kan Tai? Betul. Kita semayang isyak, kami semayang dekat atas jalan. Kami bentang kayu, papan, lepas tu kami semayang isyak. Lepas tu ingat kot scene tu selesai. Rupanya tak selesai lagi. Sampai subuh. Kami tunggu nak pergi semayang, nak cari orang asli semua tak ada. Sudah kita turun kat tempat orang asli juga, Tai kan? Betul.
Kami pergi masa tu Pak Su jadi makmum, Thai jadi imam. Pak Su ingat lagi dia baca surah Al-Kahfi masa tu. Maju. Oh, Masya Allah. Sebab apa? Sebab dia nak mengejar subuh kami dah nak habis dah masa tu. Oh, okey. Okey, baik. Itu tentang tadi Thai cakap pasal ajak mata lah. Kan? Kita tak sembahyang lagi. Kita ni. Betul apa ni? Betul bagi orang. Okey, tadi nasihat kepada ada yang bertanya tadi kata solat. Dia sebenarnya Susah dia nak berubah dia kata. Apa dia macam mana? Susah sangat dia nak berubah. Susah sangat dia nak berubah dia kata. Macam mana dia nak berubah tu? Banyak sangat dugaan tu sampai dia susah nak berubah. Sampai contohnya macam nak solat 5 waktu pun rasa berat. Okey, baik. Dia sebenarnya sememangnya sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Ankabut ayat kedua. Kamu, dia kata, wahai kamu manusia, jin, semualah. Jangan kata kamu beriman selagi kamu belum diuji, dia kata. So ujian kepada kita ni, dia macam solat juga. Sebab solat tu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, dia kata akan menjadi berat kepada siapa pun melainkan mereka yang beriman. Dia sebenarnya kita nak balik kepada iman kita. Dan lepas tu, kita kena menilai syurga Allah tu mahal ke murah. So apabila kita tahu bahawa syurga Allah tu mahal harganya dan neraka Allah tu susah payah kita nak lalu, so kita motivate diri kita. Memang susah, bangun, paksa. Ingat senang ke nak bangun subuh? Tai cakap tadi kan. Paksu sekarang kita dah duduk di rumah lepas PKP ni tak dapat pergi masjid, dia rasa ni kita sembahyang kat rumah, 6.30 lah sembahyang, 6.45 lah sembahyang. Dia memang bukan sebab bisikan syaitan ni, dia akan uji kita dari awal kita lahir, Allahu Akbar, azan kita qamat sebelah kanan kiri dan sebagainya, sampailah kita la ilaha illallah kita mati. Syaitan akan uji. So ingat ujian Allah bagi kepada kita sebab dia nak tahu kita macam mana kita sayang Allah atau tidak, dan kita nak kena balik wujud dari kita syurga Allah tu mahal. Maka cuba paksa untuk semayang. Wallahualam. Paksa lah. Macam perempuan lah kalau okey Tai. Kalau boleh saya tambah sikit macam ni, macam kalau kita lapar, kalau kita nak makan ni kita cakap kita lapar. Ya, aku lapar lah. Aku lapar lah. Lepas tu kita buat kerja, lepas tu aku lapar lah. Kan? Lepas tu kita buat kerja lagi, sana pergi sini jumpa orang ni, telefon je apa semua. Lepas tu teringat, aku lapar. So, bila kita cakap banyak-banyak kali, maka kita akan pergi makan. So kita aku nak semayang. Aku tak semayang lagi lah. Aku nak semayang lah. Cakap banyak kali. Cakap kali, insyaAllah mungkin dia akan bagi kekuatan. Dan satu lagi, jangan buat kesalahan saya. Kesalahan saya bersangka dengan manusia. Macam Pak Yusuf cakap tadi, dia benda memang sangat-sangat berat. Allah SWT dah declare benda tu sangat berat. Solat memang sangat-sangat berat. Kan? Jadi maksud saya sangkaan ni apa? Sangkaan saya orang-orang yang macam ni ustaz-ustaz, yang mana dapat jaga semayang ni, sangkaan saya, dia orang ni senang semayang. Sebenarnya dia orang macam kita juga. Dia orang berat juga. Dia orang nak datang Allah pun berat. Dia orang nak solat berat. Sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali kepada mereka-mereka yang khusyuk kan. Benar. Dalam tu maknanya tu. Benar. Jadi bila kita sangka, bila kita sangka orang tu jealousnya, senangnya dia dapat semayang. Orang ni senangnya dia dapat puasa. Aku ni kenapalah susah sangat. Tak, sebenarnya apa yang kita rasa susah tu, dia pun rasa susah. Sebenarnya. Jadi Masya Allah Ta'ala kita sama je. Sama Masya Allah Ta'ala. Allah SWT bagi kita equal, sama. Cuma macam Pastor kata tadi, dia datang kekuatan kepada iman. Maksudnya keyakinan kita tentang apa yang kita akan dapat. Contoh Nina, saya buka satu kedai, saya katakan Nina mai kerja dengan saya 6 hari seminggu. Nina kena buka pukul 8 pagi sampai pukul 6 petang. Okey, gaji tengoklah, untung lebih saya bagi lebih lah. Kalau tak lah. Macam tu kan. So Nina pun nak buka pukul 8 pagi, 6 petang, hari-hari pun rasa macam down je. Tapi kalau kata saya kata dengan Nina buka seminggu 6 hari. Daripada pukul 8 pagi sampai 6 petang. Untung ke rugi perniagaan ni, Nina punya 30,000 dalam tangan. Sebulan, 2 bulan. Boleh. Kan? Betul, 7 hari seminggu pun boleh. Kena pula bulan pertama, bulan kedua memang on the dot dapat 30,000 tu kan. Masuk bulan ketiga, patut buka kedai pukul 8, pukul 6 dah sampai dah.
Kan? Sebab Nina dah yakin dengan ganjaran tu. Hari ini kita rasa berat nak solat sebab kita tak yakin dengan ganjaran. Kita tak yakin dengan benda-benda yang kita tak nampak, insya-Allah Taala. Jadi cara untuk menambah keyakinan tu nak yakin syurga tu ada. Kita yang kena cakap. Syurga tu ada, babe. Syurga tu ada. Neraka tu ada. Bila kita cakap, telinga kita paling dekat dengan mulut kita, dia akan masuklah hati kita, kan? Dia akan masuklah hati. Jadi hari ni kita, bila kita tunggu orang bagi input pada kita, maka itu kita lemah. Tapi kita cakap. Sama ada kita cakap dengan diri kita, pandang kamera, pandang cermin, tengok cakap ni. Allah SWT Maha Kuasa, syurga benar, neraka benar. Benar-benar. Kita cakap dengan diri kita sendiri, Masya Allah Ta'ala, insya-Allah dia bagi impact pada kita. InsyaAllah, jadi insya-Allah berkemungkinan besar, insya-Allah masalah kita malas nak sembahyang ni akan dapat diatasi. InsyaAllah Allah Ta'ala. Macam Nina pula, cara Nina kalau kata Nina malas nak sembahyang ke, buat puasa sunat ke apa kan, Nina suka dengar ceramah motivasi. Ceramah sekarang kan kita ada YouTube, banyak apa semua kan. So Nina buka lah siapa ustaz yang mana Nina suka, ataupun topik tu, Nina rasa topik tu lah nak tahulah pasal wanita ke apa ke kan, Nina akan buka. So bila kena dengan topik tu memang tersentak lah kan. So daripada situlah sebenarnya dakwah-dakwah macam contohnya macam Pak Su, Tai sendiri malam ni kan. Sebenarnya bagi Nina, ramai ni yang dah, sebab komen-komen pun dia tengok ni ramai dia cakap, amboi dengar pun kita orang dah nak berubah dah. Lepas tu dia cakap, Masya Allah kata-kata pun berubah, cemburunya. Terbaik, semua terbaik. Lepas tu dia cakap, Assalamualaikum Pak Su, boleh tak saya nak tanya pendapat Pak Su? Takat tu je. Lepas tu dia tak tanya pendapat. Dia kata, Pak Su boleh tak saya nak tanya pendapat Pak Su? Takat tu je. Lepas tu, Tai ni ada tanya ni pasal yang keluar dah ke hantu bonceng 2? Keluar kat mana? Keluar Astropus hari tu. Okey. Dah keluar lah kan? Dah. Lepas tu ada cakap, pendekatan Tai sangat terkesan dengan hati kita. InsyaAllah, Pak amin. Su minat sangat dengan Pak Su. Okey, Al-Fatihah untuk arwah M. Rajuli. Okey, so kita pun dah 11.20. Nina tinggal satu last question lagi sebenarnya untuk Pak Su dan juga Tai. Pak Su, orang kata apa yang ni question ni sebenarnya pendapat yang subjektif lah kan. Dia pendapat masing-masing berkenaan dengan Nina nak tanyalah sebab kita tahu dengan keadaan kita pandemik sekarang ni, dengan industri kita pun tak boleh nak berjalan, tak boleh nak bergerak, tak boleh nak buat apa. So pendapat Pak Su dan juga Tess ni lah, apa pendapat dia untuk orang kata apa berkenaan industri kreatif kita sekarang ni, dan juga macam mana kita sendiri nak jadi idola kepada peminat-peminat masyarakat kita. Siapa dulu? Style dulu, Pak Su dulu. Pak Su dulu. Okey, Pak Su dulu. Okey, bila tentang masa depan ataupun besok ataupun sekejap lagi ataupun 1 jam lagi, Allah SWT pernah menegur Nabi SAW dalam surah Al-Kahfi. Dalam Al-Kahfi Allah tegur sebab kita tak tahu apa berlaku. Nabi SAW tak tahu apa yang nak berlaku di hadapan. So apa yang ditanya tadi, untuk masa depan industri kreatif apa sekian, insya-Allah kita doa yang baik-baik. Lepas tu tak tahu apa yang akan terjadi dengan keadaan orang kata virus ni yang segini, datang pula varian yang sebegini. Lepas tu tiba-tiba hari ni kes kita naik sampai 19,000 lebih, dekat 20,000. Kes kematian hari ni pun paling tinggi 250 lebih. Tetapi kita jangan risau bahawa, bukanlah kata jangan risau, kita jangan takut. Sebab benda ni bukan di Malaysia saja. Hari ni juga di Thailand kes tinggi, hampir kes 20,200 lebih. 20,200. Kes kematian hampir 200. So semua di dunia ni mengalami benda yang sama. Kita doa banyak-banyak sebab Pak Su sebab kadang-kadang dia jadi muhasabah diri. Pak Su baca Quran. Pak Su sekarang ni bila ada masa senang, Pak Su baca dan Pak Su baca terjemahan. Baca dan baca terjemahan. Baca dan baca terjemahan. Sebab kita nak tahu apa dia yang Allah cuba bagi tahu. Makna dia. So dalam surah Al-Anfal, Allah menceritakan ayat 25 tentang kadang-kadang ada orang bila kita rasa tak puas hati. Contoh Pak Su marah kepada, kita cakap kita 3 orang lah Pak Su marah dekat Tai.
Marah sangat. Ini dulu ada buat salah dengan Pak Su bla 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 bla. Lepas tu Pak Su minta satu benda yang buruk berlaku dekat Tai. Bila minta buruk, yang Pak Su ingat benda buruk tu kena kat Tai, tak kena kat Pak Su. Faham? Contohnya, oh, senang dia ni, Tai ni tak bayar hutang kat aku. Biar turun bala, biar dapat dekat Tai. Kita silap bahawa Allah sebut dalam surah Al-Anfal ayat 25 tu yang bermaksud bala kalau kita minta turun kepada di atas muka bumi ini bukan dikena kepada satu golongannya, dikena kepada semua, termasuk kita sekarang. Orang baik kena, orang jahat kena, orang kaya kena, orang miskin kena, semua kena. So aku cuma berdoa minta banyak-banyak sebab kita ada hutang. Kita ada anak-anak yang nak dibesarkan. Kita ada benda yang perlu overhead yang perlu diselesaikan. Kalau dulu Pak Su dulu tak berlakon, sikit-sikit berlakon, tapi Pak Su pergi kuliah agama, orang ada juga bagi sumbangan. Dengan duit sumbangan tu Pak Su dah boleh survive. Tapi sekarang hampir nak pergi 3 bulan dah, dan kita dah tak ada apa nak makan, kita tak ada apa nak belanja. So, apa yang kita perlu buat ialah kita doa banyak-banyak, minta maaf, menangis. Kadang-kadang ni mungkin doa kita Allah tak kabulkan atas dosa salah kita belum cukup menangis. So, Pak Su doa banyak-banyak juga kan. Semoga industri kreatif kita yang akan datang ni, dan insya-Allah Allah angkat COVID-19 ni jauh-jauh dan kita dapat cari rezeki macam dulu, kita dapat pergi makan angin macam dulu, kita dapat bertemu macam dulu, dapat pergi Penang makan nasi kandang, boleh Pasembot. basembok boleh makan pasembok kan. Jadi doa yang tu saja. Semoga industri kreatif kita kembali seperti sedia kala, politik kita kembali seperti sedia kala, semua dunia kita kembali kepada sedia kala dan kita juga akan dapat meneruskan kehidupan kita seperti sedia kala. Wallahu a'lam. Tai, macam mana? Bagi saya, okey, untuk saya pun tak pandai benda ni. Cuma saya suka untuk gunakan ruang dan peluang ini, masya-Allah taala, untuk kongsikan sebagai peringatan kepada diri saya, dan juga semua sahabat-sahabat yang berhati mulia. Insya-Allah kita cuba pejamkan mata kita daripada melihat salah-salah dan keburukan orang. Dan kita cuba cari kebaikan dalam diri dia walaupun sedikit, masya-Allah taala. Dan kita banyak gunakan mata kita untuk melihat kekurangan kita agar kita dapat lebih menambahkan usaha untuk pun kepada Allah Subhanahu taala agar Allah Subhanahu taala ubah kita ni daripada tak berapa baik kepada baiklah, masya-Allah taala. Dan saya suka untuk mengajak semuanya, masya-Allah taala, melihat kepada bersamaan. Okey, kita ketepikan semua perbezaan-perbezaan, kita lihat kepada bersamaan. Persamaan yang tak pernah berubah, iaitu Allah Subhanahu taala. Allah Subhanahu taala dulu, sekarang, akan datang, sampai bila-bila Allah yang sama. Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, masya-Allah taala. Allah Subhanahu taala, banyak mana pun dosa kita, masya-Allah taala, Allah Subhanahu taala boleh ampun dengan hanya sekadar kita sebut astagfirullah. Baiknya Allah Subhanahu taala. Kan, jadi Allah Subhanahu taala ni, masya-Allah taala, dia sangat berkehendakkan kebaikan ke atas diri kita. Di hari ni apa sahaja ujian yang datang pada kita, masya-Allah taala, kita kena betulkan keyakinan kita bahawa sesungguhnya setiap bahagia, setiap derita semua datang daripada Allah Subhanahu taala. Manfaat mudarat datang daripada Allah Subhanahu taala. Di hari ni kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu taala, kerana hanya Allah Subhanahu taala yang boleh menyelesaikan apa sahaja masalah yang sedang berlaku. Baru-baru ni saya kongsikan, saya dapat perkongsian daripada salah seorang tok guru saya, Maulana Johari Hafizullah, masya-Allah taala. Dia bagi tahu ada dua perbezaan antara ihwal dan hal. Kita biasa dengar perkataan al-ihwal. Okey. So ihwal adalah satu perkara, hal adalah satu perkara. Ihwal, satu orang kematian saudara mara, masya-Allah taala. Ihwal, orang hilang pekerjaan kerana COVID-19. Ihwal, orang tak ada makan kerana COVID-19. Banyak ihwal, masya-Allah taala. Jadi dia bagi tahu, sedangkan hal itu adalah macam mana menyelesaikan masalah. Hal setiap ihwal adalah kembali pada Allah Subhanahu taala. Kan? Dan mana Allah Subhanahu taala sahaja yang boleh menyelesaikan masalah. Kan? Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana kita dekat rumah kita sekarang, masya-Allah taala, kita belajar cari apakah perintah-perintah Allah Subhanahu taala dalam keadaan ni. Kan? Dalam keadaan saya begini, saya dalam keadaan begini, terujuk pada Allah Subhanahu taala, wahai Allah, apa yang perlu saya lakukan, masya-Allah taala. Allah Subhanahu taala akan buka sikit demi sikit.
Beruntungnya orang beriman, orang ada agama ni, masya-Allah taala, Allah Subhanahu Wa Taala tak susahkan dia. Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan dia. Setiap masalah yang Allah bagi pada dia, Allah Subhanahu Wa Taala letak jalan penyelesaian dia adalah dalam amal, bukan dalam mal. Mal ni adalah benda-benda, asbab-asbab. Okey, satu orang yang tak beriman pada Allah, Allah susahkan dia. Nak selesaikan masalah, dia kena buat benda ni, dia kena buat benda ni, kena buat benda ni, kena buat benda tu, masya-Allah taala. Dia faham macam tu. Aku kena buat macam ni untuk selesai masalah. Aku kena buat macam ni. Tapi orang beriman, masya-Allah taala, Allah Subhanahu Wa Taala janji penyelesaian masalah dalam amal, masya-Allah taala. Kan? Macam Pak Su kata tadi, masya-Allah taala, kita semua ramai antara kita memang kita semua kita hidup dah terbiasa daripada kita lahir, mak ayah kita segala mak ayah kepada mak ayah kita daripada mereka lahir pun, masya-Allah kita dah dibiasakan dengan berhutang. Kita itu memang kita punya persekitaran, masya-Allah taala, kita tak boleh lari, masya-Allah taala. Tapi masya-Allah taala, saya nak kongsi benda ni. Saya nak kongsi sangat-sangat benda ni kepada Pak Su, kepada Nina, kepada kawan-kawan kita yang menonton, masya-Allah taala. Ada satu doa yang mana ustaz saya bagi tahu, doa ni siapa-siapa yang istiqamah dengan doa ni, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan selesaikan hutang dia sebelum dia mati. Kan? Doa dia, doa basuh tangan, doa sama dengan doa minum susu. Doa minum susu, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Kan? Okey, baik, masya-Allah taala. Basuh tangan macam mana kita ambil wuduk. Basuh tangan sampai ke pergelangan. Masya-Allah taala, adabnya, masya-Allah taala. So basuh tangan kita, masya-Allah taala. Allahu akbar. Pak Su, setiap perkara kita buat, setiap amal kita buat, kita kena datang dengan keyakinan. Kalau kita yakin, masya-Allah taala, janji Allah ada bersama-samanya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi pada kita, masya-Allah taala. Saya pada satu ketika tu saya macam ya tak ya. Satu ketika saya jumpa satu ustaz tu cakap dengan saya ayat yang saya cakap tadi. Kena buat dengan yakin. Dia kata, lah, aku tak ada yakin, aku ada was-was. Tak ada was-was. So bila kita ada was-was, kawan-kawan, kita baca qul a'udzu birabbin nas. So kita amalkan qul a'udzu birabbin nas, baik Allah Subhanahu taala pelihara kita daripada penyakit was-was. Masya-Allah taala, jadi saya cuba develop yakin selesai masalah dengan amal. Allahu akbar, Pak Su, subhanallah, tiba-tiba saya jumpa benda ni berlaku dalam tempoh 2 hari. Hari ni saya jumpa satu orang, saya lama tak jumpa dia, cuma kami ada berhubung sekali-sekala, masya-Allah taala. Dia jumpa, masya-Allah taala, benda pertama dia datang jumpa saya, dia cakap dengan saya, Abang Tai jangan pening-pening kepala tau. Dia kata, Abang Tai jangan pening-pening kepala, jangan semak-semak kepala. Kenapa? Semua hutang Abang Tai semua saya halalkan. Saya cakap, janganlah macam ni. Saya sedar dan saya tak pernah terfikir untuk lari daripada hutang saya. Kan? Saya sedar akan perkara tu, masya-Allah taala. Dan kemudian ada satu orang lagi, saya cakap dia, bang, saya ada hutang abang banyak ni kan. So kopiah saya harga banyak ni. Abang suka pakai kopiah saya. Okey, saya dah kira-kira kalau untuk tolak hutang sebab saya tak ada duit sekarang, saya akan bagi abang kopiah banyak ni bersamaan dengan hutang ni. Selesai bang ya. Dia kata, hutang yang mana? Hutang yang tu lah bang. Benda tu dah lama halal dah. Saya macam Allahu akbar. Benarlah, bukan kerja kita, bukan duit kita yang menyelesaikan masalah kita, masya-Allah taala. Allah Subhanahu taala yang selesaikan. Sehinggalah ultimate dia jumpa satu hamba Allah Subhanahu taala ni pun saya ada hutang dengan dia. Bila saya cakap dengan dia, bang, saya tak pernah lupa saya ada hutang dengan abang, bagi saya sikit masa, insya-Allah saya akan cuba selesai sikit-sikit. Dia bagi tahu dengan saya, masya-Allah taala, satu orang yang bagi satu orang lain berhutang kerana Allah, maka selagi mana orang yang hutang dia tu belum bayar, Allah Subhanahu taala bagi dia ganjaran sebanyak itu hari-hari. Jadi awak bayar balik pada saya itu sikit pun tak dapat menyamai apa yang Allah Subhanahu taala bagi saya hari-hari. Subhanallah. Jadi bukan saja masalah tak selesai, bahkan saya dapat banyak lagi benda-benda yang baik-baik, kan. Jadi yakinlah 2 rakaat boleh selesaikan masalah. Apa saja kita nak buat, 2 rakaat rujuk pada Allah baru kita buat, agar tak jatuh keyakinan kita kepada selain daripada Allah. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah. Subhanallah. Perkongsian yang hebat sangat daripada Pak Su dan juga Tai malam ni. Makin malam makin ramai yang masuk. Tapi itulah sedihnya, kita dah sampai, orang kata hujung dah 11.30. Dah Pak Su dengan Tai pun dah letih. Daripada pukul 10 tadi kita sembang pasal bab ni kan.
Alhamdulillah. Kita punya followers, kita punya yang dengar kita bukan setakat kat Malaysia. Tadi daripada salam daripada Brunei. Lepas tu saya daripada Bandung, Indonesia, semua ramai lah. Alhamdulillah. Lepas tu ramai yang minta save live ni. InsyaAllah sekejap lagi Nina akan save. Cumanya Nina save sebab dia terus akan masuk dalam IGTV. Mungkin Nina nak send dekat Pak Su dengan Tai, nanti Nina tengok kat boleh send tak? Sebab kalau dia Send masuk dekat Instagram, Telegram. dekat Telegram insyaAllah. Telegram boleh. Sebab kalau dengan send dekat WhatsApp memang tak boleh. Sebab terlalu panjang kan. Ramai juga artis-artis kita yang masuk. Kita ada Syarul Rizwan ni, kita ada Zul Yahya. Tadi kita Abang Izrael Yusof pada komen dekat IG Nina, semua ramai. Alhamdulillah. Kak Liza Abdullah dan sebagainya. So ramai yang cakap save please. Ramai orang suka perkongsian daripada Pak Su dan juga Tai. Dan waktu pun dah 11.30. Kita punya hari ni topik kita dulu pelawak, kini pendakwah. Sangat best. Sangat orang kata bagi manfaat, dan Nina pun rasa macam semoga perkongsian kita dapat memberi manfaat kepada masyarakat, followers kita semua di luar sana. Amin. Semoga sedikit ilmu yang kita bagi ni boleh bagi sebagai pahala sedekah lah yang Allah angkat untuk kita bertiga insyaAllah, especially untuk Tai dan juga Pak Su. So apa pun Nina ucap terima kasih kepada Pak Su dan Tai sebab sudi join live Nina. Terima kasih Nina, terima kasih. Kongsi pengalaman dan ilmu kepada semua followers kita. Semoga menjadi manfaat kepada mereka semua untuk mendekatkan diri lagi kepada Allah dan juga bagi pahala sedekah ilmu kepada kita selama-lamanya insyaAllah. Jom jangan serik kalau Nina panggil lagi InsyaAllah boleh. boleh. Dapat sponsor dapat sponsor boleh ada payment ke? Amin. InsyaAllah. Kan? Okay, thank you so much. Nina doakan Pak Su dan Tai dimurahkan rezeki. Lepas tu berada dalam keadaan sihat walafiat dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin. Okey, terima kasih banyak-banyak Pak Su, Tai. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Ramai sangat yang tengok. Alhamdulillah. Kepada semua followers, kepada semua peminat yang dengar kami bertiga malam ni, Nina ucapkan ribuan, jutaan terima kasih sebab meluangkan masa anda 1.5 jam dengar kami punya cerita, perkongsian, dan semoga anda mendapat sedikit ilmu daripada apa yang kami kongsikan. Dan niat Nina bukan apa, niat Nina satu, untuk kita lebih dekat dengan Allah SWT, dan Nina untuk Nina, cara kecil Nina untuk berdakwah. Semoga followers Nina dan followers kawan-kawan artis Nina, kita sama-sama lebih dekat dengan Allah SWT. Okey, kepada anda yang tak dengar daripada awal, Nina akan save live ni dan Nina akan share dekat Nina punya IG dan boleh dengar balik. Dan komen-komen yang Nina tak baca, Nina minta maaf kalau mungkin tak sempat. Tapi semua ada Nina save, insyaAllah. Nina screenshot dan sebagainya. So terima kasih semua. InsyaAllah next week hari Rabu macam biasa, face to face bersama Nina Fazrina. Kita akan bersembang santai berkenaan satu topik lagi, dan Nina akan war-warkan insyaAllah pada hari Isnin minggu depan apa topik kita dan siapa tetamu Nina. Dan terus bersama Nina setiap hari Rabu pukul 10 malam hingga 11.30 malam, dan kita akan berkongsi apa saja cerita yang boleh bagi manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat, insyaAllah. Okey, terima kasih semua. Selamat malam. Kita jumpa Rabu depan. Assalamualaikum.